Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di channel Cikgu Noah. Untuk perkongsian kali ini, kita akan bincangkan matematik tingkatan 2 bab ke-8 iaitu graf fungsi. Subtopik 8.2.3 penyelesaian masalah. Okey, murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 160 dan 161. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian-perkongsian saya yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh 14 buku teks muka surat 160. Setiap hari Johan dan Erika menerima wang belanja daripada bapa mereka. Mereka akan menyimpan sebahagian daripada wang belanja itu di dalam tabung. Okey, graf di sebelah menunjukkan jumlah wang dalam RM yang disimpan mengikut bilangan hari. Okey, soalan yang pertama berdasarkan graf, berapakah jumlah wang yang disimpan pada hari ke-20 di dalam tabung Johan dan yang kedua Erika. Okey. Untuk soalan ini, okey, berapakah jumlah wang yang disimpan pada hari ke-20? Okey, pada paksi X adalah bilangan hari, pada paksi Y adalah jumlah wang. So, kita tengok pada hari ke-20. Okey, kita unjurkan satu garisan yang menegak. Okey, yang akan menyilang pada garisan graf untuk Johan dan Erika. Okey, kita tengok di mana titik persilangan antara garis yang diunjurkan ini. Okey, untuk Johan di sini dia menyentuh. Okey, dia bersilang. So kita unjurkan untuk menentukan berapa dia punya jumlah wang. Okey, daripada sini kita unjurkan ke paksi Y ini, maka pada hari ke-20 bilangan wang yang ada dalam tabung Johan adalah sebanyak RM80. Okey, untuk Erika, okey, pada hari ke-20 bilangan ataupun jumlah wang dalam tabungnya adalah sebanyak RM60. Okey. Seterusnya, bilakah wang Johan dan Erika mempunyai jumlah simpanan yang sama? Johan dan Erika ni jumlahnya sama banyak. So, maknanya dia pada titik, pada poin yang sama. Okay, so kita tengok daripada graf ini di mana garisan untuk Johan dan Erika ini berada pada satu titik. Ataupun dalam kata lain, dia bersilang. Okay, so kita tengok di sini. Okay, pada titik 10.40. So, jumlah wang Johan dan Erika ini mempunyai jumlah simpanan yang sama pada hari titik ini pada hari ke-10. Okey, pada hari ke-10. Soalan yang ketiga, bilakah simpanan Johan dan Erika mempunyai perbezaan sebanyak 30? Beza jumlah wang Johan dan Erika ini adalah sebanyak RM30. So, kita tengoklah pada graf ini. Okey, pada hari pertama. Okey, pada hari pertama jumlah wang Erika pada hari kelima. Pada hari kelima jumlah wang Erika adalah sebanyak RM20. Tapi Johan 30. So beza 10. Kita nak tengok pada hari ke berapa dia punya beza tu adalah RM30. So kita tengok
kita kena tengok pada satu-satulah untuk memudahkan kita perhatikan. So, kita cari. So, bila kita tengok perhatikan di sini. Pada ketika ini jumlah wang untuk Johan adalah 100. Dan jumlah wang Erika pada ketika ini adalah RM70. So, beza kedua-dua itu adalah 30, iaitu pada hari ke-25. Pada hari ke-25. Yang keempat, bapa mereka berjanji akan memberikan hadiah kepada seorang daripada mereka yang mempunyai wang paling banyak selepas sebulan. Siapakah yang akan mendapat hadiah itu? Berikan justifikasi anda. Selepas sebulan, iaitu 30 hari. So, kita tengoklah pada hari ke-30, siapa yang mempunyai wang lebih banyak. Graf siapa yang lebih tinggi. So, daripada graf ini pada hari ke-30, kita unjulkan satu garisan. Kita tengok. Pada ketika ini Johan, dia punya simpanan sudah mencapai 120. Tapi untuk Erika pada ketika ini dia punya simpanan adalah RM80. So, di situ kita boleh tengoklah. Maka siapa yang akan mendapat hadiah daripada bapanya? Iaitu Johan lah. Johan akan mendapat hadiah kerana Johan mempunyai 120 pada ketika hari ke-30 ini. Manakala Erika mempunyai RM80 sahaja. Kita tengok contoh satu lagi, contoh ke-15. Dalam permainan animasi, kartun Jibam melompat dari sebuah blok batu. Ini Jibam. Kartun Jibam. Ini graf menunjukkan dia punya lompatan. Pada masa yang sama, sebiji batu akan dibaling ke arahnya untuk menjatuhkan Jibam. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X + 2 mewakili pergerakan Jibam. Graf yang warna pink ini mewakili pergerakan Jibam. Dan graf fungsi Y sama dengan 2X yang warna hijau ini mewakili pergerakan batu tersebut. Jibam melompat, batu dibaling. Y mewakili jarak dalam meter. Y ini tinggi ataupun jarak dalam meter. Sepatutnya meter. Dan X ialah masa dalam saat. Dan berdasarkan graf, apakah ketinggian maksimum lompatan Jibam? Ketinggian maksimum ni kita tengoklah pada graf yang warna pink ini, graf lompatan Jibam ini, kita tengok titik mana yang paling tinggi, yang paling maksimum. So, di sini dia punya maksimum yang paling tinggi adalah pada ketinggian 6.25. So ketinggian maksimum lompatan Jibam adalah 6.25 meter. Yang kedua, pada saat keberapakah batu itu tepat mengenai Jibam? Batu kena pada Jibam. So maknanya dia pada satu point lah. Graf hijau ini bersilang dengan graf pink. Graf lompatan Jibam itu, iaitu pada di sinilah. Iaitu pada saat kedua. Saat kedua. Soalan yang ketiga, pada saat keberapakah Jibam menyentuh permukaan tanah? Menyentuh permukaan tanah maknanya ketinggiannya adalah sifar. Menyentuh tanah maknanya ketinggiannya adalah sifar, iaitu di sinilah. Dia sudah jatuh ke tanah, ketinggian sifar, iaitu pada saat yang ketiga. Seterusnya kita tengok penerangan contoh daripada Cikgu Hisamuddin, Cikgu Matematik. Dalam satu permainan video,
Satu tembakan dari meriam dilepaskan untuk mengena sasaran. Tembakan itu diwakili oleh fungsi T bersamaan negatif 10D kuasa 2 tambah 60D, di mana T ialah masa dalam S dan D ialah jarak dalam M. Berdasarkan graf fungsi yang diberi, berapakah jarak maksimum tembakan itu? Di 92 meter. Jarak maksimum tembakan ialah 92 meter. 2. Tembakan mengena sasaran pada 2 saat. Berapa jauh tembakan itu? D bersamaan 82 meter. Mengena sasaran pada 82 meter.